1. Dia kata ungkapkan Y dalam sebutan X. So, kita nampak ini 2. Jadi, kita boleh bawa dia menjadi 1/2. Boleh. Okey. Teknik untuk menghapuskan log. Nak hapuskan log Y, bawa sini, tolak naik ke atas. So Y kuasa 1/2. Yang ini tinggalkan dia. Okey. So, bila kita nak hapuskan setengah, jadi kita akan darab dengan 2. Kalau sebelah kiri kita kuasa 2, sebelah kanan kuasa 2, sebelah kiri pun kena kuasa 2. Jadi awak akan dapat 9x kuasa 2 sama dengan y. Tetapi kalau awak biarkan jawapan awak ni macam ni, saya tak bagi markah. Sebab soalan kata nak y dalam sebutan x. Yang ini ialah 9x kuasa 2 dalam sebutan y. So kita tak terima. Maka awak kena tulis y sama dengan 9x kuasa 2. Okey. So dekat situ Syafiq kata bring power up, dia kata. Okey. So ada juga, ini cara ni lah. Ada juga yang akan jawab, ada juga soalan yang sama, log asas y 3x sama dengan 1. Okey, kita tengok sini pula. Okey. Apa yang ni? Oh, sorry, hilang ni, ada dua sini Dia kata bring power up, dia kata. Oh, bring power up. Itu yang saya faham lah. Bring power up means log y 3x squared. Ini datang daripada mana? Ini datang daripada kita punya law yang ini. Ni. Okey, itu. So, datang daripada hukum yang ini, log asas A M kuasa N. Kita boleh tulis N log AM. So kita punya sini 2 log Y 3X sama dengan 1. Tetapi hati-hati, dekat sini awak kena buat kurungan. Kalau tidak nanti awak ingat X sahaja yang akan kuasa 2. So sama dengan 1. Sama juga nak hapuskan log, dia akan bawa sini, tolak naik atas. So sini akan tinggallah 9x kuasa 2 sama dengan y. Kuasa 1 tak payah tulis lah. Tapi nak tunjuk punya pasal saya tulis lah. So again ini tak boleh terima. Sebab ini bukan y dalam sebutan x. So awak kena tulis y sama dengan 9x kuasa 2. Okay. Itu satu kisah. Cara pertama, cara yang kedua. Cara menghapuskan log. Kita ada satu lagi cara menghapuskan log. Apabila awak ada dalam peringkat log y 9x kuasa 2 sama dengan 1. Satu lagi cara untuk menghapuskan log selain daripada cara yang saya buat tadi tu, okey, ialah awak wujudkan log. Okey, kalau introduce log dekat 1 macam mana? Betul, ini yang saya akan ceritakan. Bila you nak introducekan log dekat 1, you tak boleh tambah sama dengan log 1, bukan. Log you nak introduce kat sini, you mesti tulis log
y. So 1 darab dengan 1 sebab log y is equals to 1. Okay, so sama juga yang ni akan bawa ni atas lah. Tapi no point kita tulis pun sama juga y kan. So dia akan jadi log y 9x kuasa 2 sama dengan log y. Ini kita panggil log tunggal, single, log tunggal. Apabila log sama dengan log, maka kita boleh ni. Kalau log y sama dengan log y, maka 9x kuasa 2 pun sama dengan y. Dia sudah sama kan? Jadi y sama dengan 9x kuasa 2. Awak jangan letak, okey kenapa cikgu tak letak log y1? Kan? Awak tanya saya. Awak kata tadi log y 9x kuasa 2, kenapa tak cikgu tak buat log y1? Kita tak boleh tambah log y1 tu macam tu. Sebab bila kita buat matematik ni, kalau you tambah, you mesti dapat balik nilai yang asal. Apa maksud dia? Kalau asalnya log y 9x kuasa 2 sama dengan 1. Nilai kat sini 1. Kalau lah awak kata, adakah ini log y1 sama dengan 1? Tak. Log kalau nak sama dengan 1 ialah log y. Then sama dengan 1. Macam tu. Okay, jelas tak? Boleh tak? Ada soalan lagi? Jelas. Okay, thank you. Soalan B. Soalan yang B. Soalan B. Bila perkataan selesaikan maksudnya awak kena cari nilai pemboleh ubah. Kalau kat sini X lah. Awak kena cari nilai X. Okay. So bila awak nak selesaikan, perkara pertama dekat log ni awak kena tengok asas dia. Okay, yang ini asas 3, yang ini asas 9. Sudah lain asas. Bila asas berbeza, so langkah pertama awak akan buat proses penukaran asas. Yang inilah penukaran asas. Inilah penukaran asas. Asas A kita tukar kepada asas C. Okay, so kita salin dulu soalan kita. Log 3x sama dengan log 9. Log asas 3x sama dengan log asas 9 2x tambah 3. Okay. Jadi awak kena ada buku catatan di sebelah. Macam selalulah saya cakap dalam kelas. Buat catatan, apa-apa yang awak dapat satu maklumat tu awak tulis dalam catatan supaya senang awak nak rujuk nanti. Okay, so saya akan cek asas 3, 9. Oh sudah lain. Means you kena buat sesuatu. Apa nak buat? Awak akan buat penukaran asas. Penukaran asas. Okay, penukaran asas kita rujuk sini. Log 9 2x tambah 3. Awak nak buat penukaran asas yang ini. Kenapa cikgu buat asas 9? Sebab lebih mudah 9 tukar kepada 3 berbanding dengan 3 tukar kepada 9. Ada masalah ke mana-mana pun? Tak ada masalah, boleh. Awak nak tukar 3 kepada 9 pun boleh, 9 kepada 3 pun boleh. Tetapi lebih baik awak buat yang besar tukar kepada yang kecil. So bila awak nak tukar asas, awak nak tukar asas apa? Awak nak tukar asas 3. Awak bahagi dengan asas
3. Yang atas, ni bahagian atas ni, awak akan letak di atas. Kurungkan dia, jangan lupa. Yang bawah ni, awak akan letak di bawah. 9. Okey. So, sudah tukar asas. Tapi awak boleh je direct guna terus saja dekat sini lah. Kalau awak sudah mahir, awak boleh tulis sini lah. Log asas 3. Log asas 3. Atas letak atas. Bawah letak bawah. Okey. Kesilapan yang biasa you buat ialah bila nampak kurungan, awak akan buka kurungan. Suka betul buka kurungan. Apa awak buat ialah, okey, tadi cikgu saya log 3, 2x tambah 3. Dia pergi buka kurungan menjadi log 3, 2x tambah log 3, 3. Satu lagi kesilapan yang selalu you all akan buat. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab kita kalau log selalu rujuk balik kita punya law. You tengok balik awak punya hukum dekat sini, hukum awak. Kalau tambah, maka dia boleh nak jadikan yang tunggal, dia akan darab. Tambah jadi darab. Log AM tambah log AN, maka kita boleh tulis sebagai log A M darab dengan N. Dekat sini, kalaulah saya tulis mula mengikut hukum log, ini awak punya M, ini awak punya N, maka saya akan tulis log 3 2x darab 3. Adakah 2x darab 3 sama dengan 2x tambah 3? Mestilah tak sama. Mestilah tak sama. Kan? Jadi bila tak sama, so dia tak boleh. Awak tak boleh buka kurungan. Sama macam tadilah yang saya kata 1 tu kan. You tambah log 1, dia tak akan dapat balik nilai yang asal. So sama juga sini. Dia tak akan balik pada bentuk ni. Bila kita ikut hukum, dia akan jadi darab pula. So sudah lain. Sudah tak menepati hukum. So tak boleh buka kurungan. Jangan buka kurungan. Okay. Balik pada yang ini. So sekarang ni persoalannya dia kata habis tu ni macam mana pula cikgu? Log 3, kesilapan lagi. Pusing balik yang tadi. Bila dia dah bahagi macam ni kan, dia dah bahagi, dia ingat bahagi tu tolak. So apa dia buat? Dia akan buat log 3, dia tak buka kurungan, cerdik dia. Tolak log 3, 9. Saya tanya lagi sekali, mana datang ni? Oh, sebab bahagi cikgu. Mainlah saya tunjuk lagi sekali. Kita punya hukum sekali lagi. Cikgu suka betul benda ni. Sebab kita akan, apa-apa kita nak buat, kita akan tengok hukum. Bahagi, awak tengok cara penulisan dia. Log A, M bahagi N. Yang ini bahagi. Saya tak tulis pun log AM bahagi dengan log AN. So, baru kita akan kata log AM tolak log AN. Okay. So, boleh ke saya tulis macam ni? Tak boleh lah sebab dia tak memenuhi hukum. So, jangan sekali-kali. So, balik-balik pada sini balik. Apa yang kita akan buat ialah kita akan tukar ini kepada 3 kuasa 2. So, log asas 3x adalah sama dengan log 3 2x tambah 3. Log
3 kuasa 2. Sebab 3 kuasa 2 ialah 9. Okey. So kuasa 2 dia akan bawa pergi ke depan. Okey. So log 3x sama dengan log 2x tambah 3 per 2. 2 saja sebenarnya sebab log 3 adalah 1. Okey. Cikgu suka bawa ke sini. So 2 log 3x sama dengan log 2x tambah 3. Dua boleh bawa ni atas. Log asas 3x kuasa 2 sama dengan log 2x tambah 3. So ini kita panggil single log, single log. Log sama dengan log, maka kita boleh tinggal x kuasa 2 sama dengan 2x tambah 3. Ke sini saya pindah ke sini, dah tak ada ruang. Okey. Bila sampai sini sudah jadi kuadratik. Maka sudah jadi kuadratik sebab ada kuasa 2. So x kuasa 2 tolak 2x tolak 3 sama dengan kosong. Bila jadi kuadratik mesti ada pemfakturan. Mesti ada pemfakturan. Bila nak buat pemfakturan, mestilah check awak punya EQN. Cepat check. Cari saya nilai X. Macam tahan dulu. Apa dapat? X sama dengan 3, X sama dengan 1. Fatin. Orang lain dapat X sama dengan negatif 1. Haziq dapat 1 je. Anis dapat, Haziq dapat 3, Haziq dapat negatif 1, Anis okey. So, awak sudah dapat jawapan X sama dengan 3, X sama dengan negatif 1. So, ini wajib tulis juga. Wajiblah tulis sama dengan kosong. Follow lah. Selalu tak nak tulis. Saya pun tak faham kenapa tak mau tulis sama dengan kosong ni. Okey, kita ada 2 jawapan. Tapi kalau kita lihat dekat sini kan, soalan dia lah selesaikan persamaan tu memang sepatutnya bila kuadratik kita ada 2 jawapan. Tetapi bila melibatkan log, you kena check sekali lagi. Apa yang you nak kena check ialah awak kena check kalau nilai dia 3, ada possibility dia akan dapat jawapan? Ya. Tapi bila X sama dengan negatif 1, kalau awak gantikan dekat log 3 negatif 1, sini, you takkan dapat jawapan. Cuba awak tekan log sebab awak kalkulator, kalau kalkulator yang putih tu boleh dapat lah. Tapi kalau kalkulator biasa dia log 10 je kan. So buat log 10. Katakan log 10, log negatif 1. Apa awak dapat jawapan? Maths error. So cannot be defined. Maths error. Tak boleh. Sebab dia berbeza tau. Dia kalau awak ada soalan, awak ada log 10 X sama dengan negatif 1, tu tak apa. Tu tak ada masalah.
Tapi bila masalah, bila kalau log, sebarang log, nilai kat sini negatif. Itu memang akan jadi maths error. Memang akan jadi maths error. So, okay, boleh? So, maknanya jawapan awak akan jadi satu je lah. Yang ini awak abaikan. Jawapan awak hanya 3 saja. Boleh tak? Jelas tak? Okay, apa yang saya bagi peringatan tadi, awak catat supaya next time awak takkan buat silap lagi. Okay, ada soalan? Jelas Thank you. Okay, seterusnya. Soalan yang kedua. H kuasa 2X sama dengan 6H kuasa X tambah 16. H kuasa 2X sama dengan 6H kuasa X tambah 16. So ini soalan indeks. Tapi bila awak nampak ni, kan, jadi kalau awak tak jelas, awak akan kata, okey cikgu, saya boleh tak saya selesai macam ni? Sebab ada yang hantar jawapan dekat saya. So saya check, dia kata dia tambah sini log, dia tambah sini log, tambah sini log. Memang tak boleh. Okay. Bila kita nak tambah log, selalu saya akan sebut dalam kelas, tambah log kiri dan kanan. Bila kita ada nak tambah log, contohnya kalau saya ada H kuasa 2 sama dengan, bukan. 2 kuasa X sama dengan 3. You nak selesaikan. Saya akan kata tambah log kiri dan kanan. Apa maksud tambah log dan kiri dan kanan? Dia akan tambah log 10 2 kuasa X sama dengan log 10 3. Ini boleh. Okey, ini boleh. Yang ini memang tak boleh. Kenapa tak boleh? Balik-balik kepada kita punya hukum. Kalau awak tulis macam ni, log 10, 6H kuasa X ni, bila tambah, daripada hukum log, kalau tambah, maka dia akan dapat log 10, 6H kuasa X didarabkan dengan 16. Adakah ini sama dengan ni? Sebab nanti yang sebelah kiri kan 2X inilah. Jadi saya kata, kalau single log saya boleh hapus. Okey, saya hapus. Adakah belah kiri ni sama dengan sini? Adakah ini akan balik pada asal ni? Tak balik. So tak boleh lah. Memang tak boleh. Jadi awak tak boleh tambah. Suka-suka awak nak tambah log pada setiap ungkapan tu tak boleh. Jadi bila awak nampak ada indeks macam ni, bila awak nampak ada indeks dan awak nampak ada plus kat sini, saya selalu cakap gunakan let, saya kata. Saya kata gunakan let. Apa itu let? Let tu ialah saya akan buat gantian
sekejap saja. Let apa? Let H kuasa X sama dengan Y. Sebab kat sini ada X, jadi saya guna Y lah. Actually nak guna huruf apa pun boleh. Tak kisah. So, apa benda ni? H kuasa X 2 6 H kuasa X tambah 16. So, yang ini awak akan ganti dengan Y. So, Y kuasa 2 6 Y 16. Sekali lagi kuadratik. Sebab itu saya kata, sebab itu awal tahun kita belajar kuadratik dulu berbanding dengan fungsi. Sebab kuadratik ni kita akan guna dalam banyak tempat. Jadi, bila nampak bentuk kuadratik, maka awak kenalah susun persamaan awak dalam bentuk persamaan kuadratik. Dah dapat dalam bentuk persamaan kuadratik, maka bila awak nak cari nilai Y, awak kenalah tekan EQN. Apa nilai dia? Lapan negatif 2. So 8 negatif 2. Dah ada jawapan 8 negatif 2 untuk persamaan kuadratik. Mestilah kena tunjuk ni. Pemfakturan. Mesti. Betul, 8 negatif 2. So, kalau sini positif, maka sini akan jadi negatif. Kalau sini negatif, sini akan jadi positif. Tetapi persoalannya, saya nak cari Y ke saya nak cari X? Okey, kat sini akan berlaku kesilapan lagi. Bagi pelajar yang tak alert, dia akan silap lagi. Sebab apa? Bila awak tekan kalkulator, awak dapat nilai X. Sebab kat kalkulator tu, dia tak boleh tukar huruf ikut-ikut suka awak punya soalan. Soalan Y dia jadi Y. Dia memanglah cerdik tu kan. Tetapi cerdik kalkulator ni dia bendul sikit. Jadi segala benda dalam bentuk X. Dia tak tahu Y, dia tak tahu M, dia tak tahu huruf lain. Jadi kalaulah awak tak alert, awak akan tinggal jawapan awak. Awak akan bagi jawapan awak dalam bentuk X sama dengan 8, X sama dengan negatif 2. So, you akan buat kesilapan kat situ. So, hati-hati. You akan bagi jawapan macam ni. Sebab kebetulan soalan dia X. Kalkulator awak pun bagi X. Then you stop kat sini, then salah lah. So, tadi kita let ni untuk sekejap saja tau. Untuk menyenangkan hidup kita. Ganti balik. H kuasa X sama dengan 8. Yang ini H kuasa X sama dengan negatif 2. Okey. Pengetahuan asas yang awak kena tahu adalah bila awak nak tukarkan daripada log kepada indeks ataupun daripada indeks kepada log. Jadi tadi kan saya ada jawab kan, apabila saya ada log AX sama dengan 4 lah katakan, saya nak hapuskan log, saya akan bawa sini, maka X adalah A kuasa 4. Ini bagaimana awak nak tukarkan log kepada indeks. Jadi sekarang kalau awak nak tukarkan indeks kepada log, so ini asas, ini asas. So awak tengok sini, ini ialah asas. Jadi kalau awak tengok kat sini kan, kalau awak keliru, apa awak buat ialah 8 sama dengan H kuasa X. Awak bawa sini tolak balik, dia akan jadi log H, asas H X
8 sama dengan X. Macam tu. Sorry, tak nampak. Jadi, soalan dia apa tadi? Ungkapkan X dalam sebutan H. So, sekali lagi awak tak boleh tulis macam ni. Sebab apa? Ini adalah log H X 8 dalam sebutan X. Maka awak kena tulis X adalah sama dengan log H 8. Okey, ini adalah jawapan akhir awak. Okey. Yang ini pula, apa yang akan berlaku? Benda yang sama. So, X sama dengan log H negatif 2. Sudahlah. Saya dah bagi tahu dah tadi. Log negatif tidak tertakrif. Max error. So, ini kita abaikan. So, jangan ingat, jawapan semua akan abaikan ke cikgu? Tak. You kena check. Awak kena check. Sebab ini tak valid lah. So, jawapan awak ialah ini. Okey, ada masalah tak? Ada part yang tak faham? Yang perlu saya ulang? Okey, tak ada Saya rasa senyap aja tu maknanya tak adalah. Okey, so diberi 3 sebutan berturutan bagi suatu janjang geometri ialah setengah, log PP, 4 log PQ. Jadi nak bagi tahu kat awak ni, log ni kita boleh guna dalam berbagai-bagai tajuk. Jadi sebab itu log ini penting. Awak tak boleh kata saya tak suka log lah, susah log, saya tak nak belajar. Tak boleh. Sebab kita akan gunakan dalam banyak tajuk, ada certain situation kita akan gunakan log. So untuk yang ini nampak sangat dia bagi awak dalam bentuk ni. Okey, sekarang kita dah masuk dalam tajuk janjang. Okey, tajuk janjang. Dalam tajuk janjang, dia masih lagi dalam kumpulan algebra. Dalam tajuk janjang, awak kena tahu formula ini. Ada 5 formula yang awak kena tahu. Okey. Ini sebutan ke N bagi janjang aritmetik. 9 dan 10 ni untuk janjang aritmetik. Sebutan ke N adalah sama dengan A. Sebutan pertama tambah N tolak 1 D. N ni adalah nombor bilangan. Sebutan di mana N ini mesti sentiasa integer positif. Maksud integer positif ialah 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Kita tak boleh jadikan dia integer negatif. Katakanlah kalau saya tanya awak dapat exam dapat nombor berapa? Awak kata entahlah, cikgu tu cakap saya dapat nombor negatif 1 kot dia. Tu apa tu nombor negatif 1? Boleh ke? Memanglah tak boleh. Atau saya tak tahulah saya punya ni. Saya share kedudukan saya, markah saya dengan markah saya
dengan Maka Azlin Fariza sama jumlah dia. Jadi saya share dua orang. Bila saya share dua orang, saya dapat nombor 10, 10.5. Irene dapat 10.5. Dia tengah-tengah. Boleh ke? Tak boleh. Selalu bila markah yang sama, kita share nombor tu. Kalau saya dapat nombor 10, awak dapat nombor 10 lah. Kita tak ada point. Jadi kedudukan ni mesti sentiasa integer positif. D ni adalah beza sepunya. Apa itu beza sepunya? T2 tolak T1 sama dengan T3 tolak T2. Ini adalah hasil tambah N sebutan pertama untuk janjang aritmetik. Yang ini untuk janjang geometri sebutan dan ini adalah hasil tambah. Kita ada dua. Ini untuk kalau awak punya nisbah sepunya awak lebih daripada 1, ini untuk nisbah sepunya kurang dari 1. Yang ini adalah hasil tambah ketak terhinggaan. Okey, sekarang maklumat yang kita ada ialah kita ada 3 sebutan iaitu setengah log PP. Log PP ni apa? 1 lah kan? 4 log PQ. Again, jawapan dia nak ungkapkan Q dalam sebutan P. Okay. Right. So, awak ada 3 sebutan. Dia nak apa ni kan? Dia nak apa? So, bila awak ada jawab macam ni dan kita dah diberi bahawa dia adalah suatu janjang geometri, macam mana awak nak tahu dia suatu janjang geometri? Awak kena tahu ini semua ni apa kaitan dia? Dia mempunyai nisbah sepunya yang sama. Apa itu nisbah sepunya? Itu T2 bahagi dengan T1 adalah sama dengan T3 bahagi dengan T2. So, T2 ni ya T2 awak. Log PP tu 1 lah. Tak payahlah selebok nak log PP, sudah dah PP kan. Jadi, 1 bahagi dengan setengah. Ini yang ketiga. So, 4 log PQ per dengan 1. Sebab ini log PP adalah 1. So, 2 sama dengan 4 log PQ. So, 2 Okay, again, awak nak P in terms of Q kan? Awak nak P in terms of Q. So, maka kadang-kadang tulis macam ni awak tak nampak tau. Tulis balik. Nak hapuskan log, maka tolak ni atas, ini turun bawah. Q kuasa 4 sama dengan P kuasa 2. Tapi nanti lepas tu kan dia pening. Sampai situ dia stop. Macam ni cikgu nak buat tu Q kuasa 4. Saya nak Q. Saya nak Q. Sahaja. So, kalau tu awak kata Q adalah punca 4 P kuasa 2 cikgu. Boleh? Kalau punca 4 ni maknanya P kuasa 2 awak darab dengan 1/4. Okay. So,
kita boleh juga tulis sebagai Q sama dengan P kuasa 1/2. Boleh juga tulis sebagai Q sama dengan punca kuasa 2 P. Boleh. So dalam kita buat log ni kan, selain daripada ni, awak boleh juga buat kan, dia ada banyak cara. Bila kan, ni yang tadi kan. So mungkin juga awak akan buat log PQ sama dengan 2/4. So log PQ sama dengan 1/2. Nak hapuskan log. Okeylah, kita tak nak asyik-asyik cikgu hapuskan log. Tak mau cikgu. Saya nak tambah log. Dia kata log P. Kalau awak nak tambah log, awak kena tambah. Kalau ni asas P, maka log PP lah. Kalau kat sini asas 2, kat sini awak tambah log 2 lah. So bila awak buat macam ni, maka log PQ adalah log P kuasa setengah. Okey, ini log sama dengan log, maka Q adalah sama dengan P kuasa setengah. Awak boleh tulis dalam bentuk Q sama dengan punca kuasa 2 P. Ada murid dia tanya saya, cikgu boleh tak tulis P kuasa 0.5? Boleh, maksud yang samalah. Ini salah satu, janganlah pula semua tulis, tak payah, satu saja. Salah satu saja. Tapi poin dia dekat sini ialah apabila kita janjang geometri, awak kena ingat kita ada nisbah sepunya. Apa itu nisbah sepunya? Nisbah sepunya adalah T2 bahagi dengan T1 mesti sama. Kalau kita nak kata di bawah adalah janjang geometri, maka T2 bahagi T1 mesti sama dengan T3 bahagi dengan T2. Mesti sama dengan T4 bahagi T3. Mesti sama dan seterusnya lah. Jenuh lah tu ni. Okey, jelas tak? Ini ulang kaji untuk janjang geometri. Okey, thank you Nadia. Okey, soalan yang keempat. Sebuah kipas siling berpusing lengkap. Okey. Sebuah kipas siling berpusing lengkap sebanyak 35 pusingan dalam masa 5 saat pada tahap kelajuan 4. Apabila suis dimatikan, pusingannya berkurang sebanyak 3 pusingan daripada sebelumnya selama 5 saat. Hitung masa dalam saat yang diambil apabila kipas berpusing sebanyak 2 pusingan sahaja pada 5 saat terakhir sebelum ia berhenti. Okey. Sekarang yang akan mengelirukan awak ialah 35 pusingan ni. 35 pusingan ni ialah bila awak punya
kipas tu on. Okay, kipas awak on. Tapi sekarang kita bercerita selepas switch itu dimatikan. So bila dia dimatikan, yang pertama pusingannya bila awak mati sahaja, dia kurang tiga pusingan. So yang pertama selepas dimatikan adalah 32. Sebab dia kurang 3. Ini yang pertama. Lepas tu yang kedua dia kurang lagi. Selepas 5 saat dia kurang lagi. So tinggal 29. Selepas 5 saat dia kurang lagi. Tinggal 26. Selepas 5 saat 23, 20, 17, 14, 11, 8, 5, 2. Okey. Last kali 2. 5 saat yang terakhir. So ini 5 saat, 5 saat, 5 saat, 5 saat. Berapa tu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Maka mengambil masa 55 saat untuk kipas itu berhenti. Kalau awak tak buntu kan, kalau awak buntu, awak buatlah cara manual macam ni. Okey. Tapi bila kita dalam kes ini kan, kita tak tahu sebenarnya ni soalan apa sebenarnya. Awak akan bila exam apa benda ni Tapi kalau awak alert, bila dia cerita awak akan senaraikan 3. Bila awak senaraikan 3 dekat sini, awak akan nampak ini adalah suatu janjang. Tapi janjang apa? Awak akan cek dulu. T2 tolak T1 ialah negatif 3. 26 tolak 29 negatif 3. Okey, ini adalah suatu janjang aritmetik. Okey. Last kali last kali berapa pusingan? Tinggal 2 pusingan. So awak tahu berapa? Sekarang ni awak nak cari sebutan ke N. Ini adalah T1, ini adalah T2, ini adalah T3. Awak tak tahu yang ke berapa. Tahu cikgu saya pakai kalkulator ni. Itu kalau macam tu awak nak pakai kalkulator, awak pakai yang ni lah. Bila awak pakai listing, you kena senaraikan setiap satu ni. Mesti senaraikan setiap satu. Baru awak boleh dapat full mark. Kalau tidak, awak tak boleh dapat full mark yang ini. Mesti senaraikan setiap satu. Tapi bila awak guna dot ni, kalau awak tiba-tiba je dapat, 11. Macam mana awak tahu 11? Oh, saya congak-congak aja dalam kepala otak. Cikgu saya tolak, saya tahulah 11. Lepas tu berapa saat? Saya congak lagi cikgu, 11 darab 5, 55 saat. Okay. Tapi bila kita melibatkan peperiksaan, you kena tunjukkan jalan kerja you. So kalau kita macam ni nak tahu nilai N, maka kita gunakan Tn. Jangan salah pilih formula. So apakah Tn? Tn kita ialah 2. Bukan N kita 2 Sebutan ke N adalah 2. Ini awak punya sebutan pertama. So 32. N memanglah nak cari. D negatif 3. So 2 tolak 32 negatif 30 sama dengan negatif 30
10 bahagi dengan negatif 3 sama dengan, so n tolak 1 sama dengan 10, maka n sama dengan 11. Okey, sorry. Dah dapat n sama dengan 11, ada 11 kali. Kalau 1 kali 5 saat, 11 kali maka 11 darab 5. So dapat 55 saat. Macam tu lah. Boleh? Boleh. Jadi tuan-tuan, boleh ke cikgu buat macam ni? Boleh. Boleh, tapi awak kena senaraikan lah. Ada satu tahun tu dia kena senaraikan dekat hampir 100 sebutan. Senaraikan lah. Kalau awak nak buat senarai, awak kena senaraikan setiap satu lah. Awak tak boleh skip, awak tak boleh buat dot, tiba-tiba dapat jawapan, tak boleh. Awak kena senaraikan setiap satu. Okay, ada soalan tak? Okey, tak ada Diam tu tandanya tak adalah. Okey, sekarang soalan yang terakhir yang saya akan bincang. Yang lain awak kena buat sendirilah nanti saya akan bagi lagi soalan. Okey, soalan yang kelima. Zaim. Okey, mempunyai seutas dawai yang panjangnya 125 pi. Jadi janganlah kata salah, janganlah kata saya darab dengan pi boleh, tak payahlah. Sebab dah diberi dalam 125 pi, kita ambil lah 125 pi. Okey. Dawai tersebut dipotong untuk membentuk 10 bulatan seperti dalam gambar raja. Ada 10 ni. Diameter bulatan itu berbeza-beza. Tengok pun tahu kan, daripada kecil sampai yang paling besar. Di mana dia punya tu, soalan ni macam ada something wrong dengan bahasa Melayu tu. Kan, kalau awak baca sekarang ni, bila awak baca soalan tu awak rasa macam pelik, awak baca bahasa Inggeris sekali. Kadang-kadang bila dia type semula tu, dia tertinggal maklumat. Kalau awak baca bahasa Melayu dia, diameter bulatan itu berbeza antara satu sama lain mengikut urutan sebanyak 2 cm. So, tapi bahasa Inggeris dia, the diameter of the circles differ from each other in sequence by 2 cm. Bermaksud diameter dia berbeza 2 cm, 2 cm, 2 cm. Okey? 2 cm, 2 cm. Bermaksud sekarang ni awak tahu ke diameter dia berapa? Tak tahu kan? Jadi kita anggaplah diameter dia sebagai X. Jangan buat D. Ada sebab dia kenapa kita tak boleh buat D. Okey. So sekarang ni awak nak buat yang mana, awak nak kira sebutan pertama awak tu yang kecil sekali ke yang besar sekali tu tak ada masalah. Tapi sebab bila kita baca soalan yang seterusnya, soalan yang pertama tu, hitung diameter bagi bulatan terkecil. Jadi maknanya kita boleh anggap bulatan terkecil tu sebagai sebutan pertama. Kalau kita baca lagi sekali, kita tak pasti. Kita tak pasti adakah kita punya janjang ni, janjang aritmetik ataupun janjang geometri. Tak ada sebut pun. Dia macam yang soalan keempat tadi, tak sebut. Bila tak sebut, awak kena
senaraikan sebutan pertama, sebutan kedua dan sebutan ketiga. Sebab awak kena buktikan sama ada dia mempunyai beza sepunya ataupun dia mempunyai nisbah sepunya. Okey. So, bila kita cerita ni juga, awak kena faham soalan sebab janjang ni soalan dia sebenarnya senang. Janjang ni sebenarnya senang. Tapi bila tak faham soalan panjang-panjang dia tak faham. Okey. Zaim ni dia ada satu wire. Wire ni panjang. Panjang wire ni ialah 125 pi. Jangan susah hati dengan pi tu, tolonglah. Tak payahlah susah hati dengan dia. Dia ada ni. So, dia kerat-kerat wire tu. Dia kerat panjang sikit, dia kerat panjang sikit, dia kerat panjang sikit sampai 10 bahagian. Dan setiap keratan tu dia buat bulatan. Yang ini dia ambil, dia buat bulatan. Yang ini dia ambil, dia buat bulatan. Makin lama makin besar bulatan sebab makin panjang. So nak cerita tu, ni dari sini sampai yang ke-10, hasil tambah lilitan ni. Lilitan ni, hasil tambah dia adalah 125 pi. Okey, bila dia buat bulatan, dia kata diameter dia. So, ini ialah X. Diameter dia bertambah 2. Diameter dia tambah lagi 2. So, diameter. Sebab dia tak ada bagi tahu awak maklumat lain. Yang dia tahu, dia kata wire ni panjang dia 100. Awak jangan kata lah, cikgu bahagi 1, 2, 3, 4, 5. Iya betul lah, saya bagi 5, sebenarnya ada lagi lah. Jadi total dia ialah 125 pi. Total apa? Lilitan. Tambah lilitan yang kedua. Tambah lilitan ketiga. Sampai tambah lilitan ke-10, awak dapat 125 pi. Okey, lilitan yang pertama ni adalah lilitan 2 pi J kan? 2 pi J kan? Okey, so 2 pi, jejari awak ialah X per 2. Ini diameter. Jejari kenalah bahagi 2. So awak dapat pi X. Jangan tukar pi tu sebab kat sini pi. Okey. Sebutan yang kedua adalah 2 pi X tambah 2 bahagi 2. Okey, ni boleh hapus, maka pi X tambah 2 pi. Sebutan yang ketiga adalah 2 pi jejari X tambah 4 per 2. Okey, ni boleh cancel. Ni jangan cancel kan, ni tak boleh sebab dia tambah. So, sama dengan pi X tambah 4 pi. Okey, sekarang memang apa-apa pun kita akan cek adakah dia janjang aritmetik ataupun janjang geometri. So, kita akan mulakan dengan janjang aritmetik. So, sekarang tolong saya semak. Adakah T2 tolak T1 sama tak dengan T3 tolak T2? Sekarang buat T2 tolak T1 please. Dapat apa? Dua pi, bagus Anis, betul. 2 pi. T3 tolak T2? Sama, 2 pi, betul Bashira. 2 pi. So tak payahlah. Kita tak payahlah cek lagi janjang geometri. Kalau janjang aritmetik kita tak dapat sama, then baru you check. Kalau tidak, tak payahlah check.
Memang sah-sah lah. Dia adalah janjak. Okey. Aritmetik. Kenapa? Sebab awak nak pilih formula sekarang ni. Okey Jadi macam mana awak nak tahu dia punya jejak, dia soalan yang pertama ialah awak nak tahu dia punya diameter bulatan terkecil. Awak nak tahu X lah. Ni diameter yang datang, awak nak tahu nilai X. Ni awak nak tahu nilai X. So, maklumat apa? Hasil tambah, maknanya awak nak kena guna Sn sama dengan N per 2, 2A tambah N tolak 1 D. Ada berapa N ni? 10 lah kan? Sebab kita ada 10 bulatan. So 10 per 2, 2A. A awak ialah pi X. Ni ada. Ni A awak ah. Tambah 10 tolak 1. D awak tadi ialah 2 pi. Okay. So actually semalam saya dah buat kelas dengan lain. Jadi bila kata diameter, saya gunakan ni D. Bila saya guna D, dia dah mula confuse sebab kat sini pun D. Mulalah nanti dia cakap, oh D 2 pi, cikgu D dia 2 pi. Bukan. Saya nak tahu diameter. Jadi berikutan daripada itu saya tukar kepada X lah. Jangan gunakan D. Sebab bila D yang tu awak akan confuse kat situ. Okay, so bila ni awak nak cari nilai X, apakah hasil tambah 10 tadi kan? Ialah 125 pi. Okey, so awak selesaikan cari nilai X tadi. Boleh? Okey, so itu awak nak kena selesaikan lah kan? Cikgu bagi panduan saja. Lepas itu dia kata pula emaknya memberi segulung riben untuk ditampalkan pada lilitan bulatan. Bermula dengan bulatan paling kecil. Jika panjang riben terakhir ialah 19.5 pi, adakah riben yang diberikan mencukupi untuk menampal pada semua lilitan bulatan tersebut? Tunjukkan pengiraan awak. Jadi kalau yang ini awak cari lilitan sebutan ke 10. Awak kena cari sebutan ke 10. Sebab ini lilitan pertama. Bila awak nak balut, ni kan, awak nak balut, awak dah ribbon kan, cantik-cantik, ni dah ribbon kan, cantik-cantik, cantik-cantik. Sampai yang ke terakhir, yang paling besar tu, awak kena cek. Ini yang T10 ni, awak kena cek berapa lilitan yang ke-10. Lepas tu awak bandingkan dengan yang awak ada 19.5 pi. Kalau nilai dia kurang daripada 19.5 pi, maknanya cukup lah. Kalau jawapan awak terdapat lebih daripada tu, tak cukup lah. Jadi awak kena tunjuklah jalan kerja ni lah. Itulah jalan kerja dia. Bila awak dah dapat pengiraan tu, lepas tu awak komen. Cukup ke tak cukup? Sebab soalan dia, adakah mencukupi? Jadi awak jawab, tak cukup. Contohlah tak cukup. Kenapa tak cukup? Bagilah alasan awak. Pengiraan tu tak cukup. Macam tu. Okay? So, soalan ke-6 ialah soalan hukum linear. Yang nombor 6 tu untuk kertas 1, nombor 7 tu kertas 2. Perlu lukis graf. Nombor 8 tu tajuk vektor. 9 dengan 10 juga tajuk vektor. So tolong siapkan. Saya nak awak hantar pada saya hari Isnin. Nanti saya akan bagi lagi tugasan lain lah. So buat dulu yang tu. Kalau ada sebarang soalan boleh tanya saya. Ataupun boleh bincang sesama awak lah.
Nah, okey. Jadi untuk kes ni, tengok saya punya ni pun printer pun kembang. Okey.